Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya order menteri dapat timbalan menteri. Harap ini bukan skema. Saya order menteri dapat timbalan menteri tapi tak apalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ada soalan beberapa peringkat soalan tambahan agak panjang sikit. Minta Yang Berhormat teliti. Adakah kerajaan sedar? Saya yakin kerajaan sedar. Ekoran daripada satu keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 bulan 2 tahun 2024 terhadap cabaran ke atas 18 peruntukan di dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 yang mana 16 seksyen telah diisytiharkan oleh Mahkamah Persekutuan sebagai null and void, batal dan tidak sah. Adakah kerajaan sedar bahawa di samping keputusan tersebut, terdapat sebanyak 13 lagi enakmen jenayah syariah di negeri-negeri seluruh negara yang mempunyai peruntukan yang sama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 9 bulan 2 tahun 2024. Dan salah satu daripadanya Yang Berhormat ialah satu akta yang bernama Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1997 yang telah diluluskan oleh Parlimen ini pada 19 hari bulan 12 tahun 1996. Jadinya akta ini. Dan Yang Berhormat Tambun pada masa itu, Yang Berhormat Pematang Pauh adalah salah seorang ahli Parlimen, malahan timbalan Perdana Menteri yang meluluskan akta ini. Yang mana akta ini pada pandangan saya berdasarkan keputusan kes Ni Elin, ianya mempunyai peruntukan yang telah dibatalkan. Antaranya 8 seksyen di dalam akta ini belum lagi enactment di negeri-negeri, 12 negeri lagi yang telah diisytiharkan batal pada 9 hari bulan 2 yang baru. Soalan saya, bagaimanakah Yang Berhormat ataupun Yang Berhormat Menteri ataupun kerajaan hendak menguruskan perkara ini apabila peruntukan yang berkaitan seumpama yang telah dibatalkan ini masih ada lagi dalam undang-undang di peringkat negeri. Sebagai contohnya, kesalahan berjudi di negeri Pahang ada dalam enakmen jenayah syariah Pahang, tapi berdasarkan kes Ni Elin ianya tidak boleh dikuatkuasakan, tidak boleh dilaksanakan kecuali ianya akan dicabar. Seterusnya saya nak tanya Yang Berhormat, apabila sesebuah negeri membuat sesuatu enactment di dalam Dewan Undangan Negeri, ini berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri. Kerajaan negeri mempunyai satu rujukan yang sah di dalam kerajaan, iaitu Wakil Jabatan Peguam Negara yang bernama Penasihat Undang-Undang Negeri. Semua LA di negeri adalah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. Penasihat undang-undang di sesebuah negeri sudah tentulah memberi nasihat kepada kerajaan-kerajaan negeri sebelum kerajaan itu membawa satu-satu rang undang-undang ke Dewan Undangan Negeri supaya rang undang-undang itu tidak bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi sekarang ini seolah-olahnya yang bersalah kerajaan negeri, sedangkan kerajaan negeri telah dinasihatkan secara rasmi oleh Wakil Peguam Negara di dalam. Jadi soalan saya, apa tindakan kerajaan untuk membetulkan keadaan ini? Dan yang ketiga Yang Berhormat, ini soalan penting Tan Sri. Ya, yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa peruntukan jenayah syariah di dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri merupakan satu kesalahan yang disebut takzir, bukannya hudud, bukannya kisas. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat, sebab Yang Berhormat pun profesor dalam syariah. Ya, adakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya kalau saya mengatakan bahawa segala kesalahan jenayah syariah di dalam enakmen negeri-negeri, seluruh negeri di Malaysia termasuk wilayah persekutuan, dibuat juga berdasarkan sumber-sumber hukum, iaitu Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa inilah asas kepada pembentukan kesalahan jenayah syariah di dalam enakmen negeri, bukan sebagaimana undang-undang jenayah Mahkamah Sivil
yang berdasarkan common law Inggeris dan juga undang-undang jenayah daripada India. Okey. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tiga soalan. Saya cuba menjawab secara menyeluruh, insya-Allah. Soalan yang pertama berkenaan dengan adakah sedar? Sebenarnya kerajaan sedar dan telah pun melaksanakan inisiatif-inisiatif yang diperlukan. Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari 2024 telah memutuskan bahawa peruntukan dicabar dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan ada 2 yang sah dan ada 16 yang dibatalkan. Dalam hal ini, hanya peruntukan di atas atau peruntukan 16 sahaja yang terkandung di dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang diisytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Peruntukan-peruntukan dalam Akta Enakmen Ordinan Jenayah Syariah di negeri-negeri lain masih lagi sah dan berperlembagaan dan boleh dikuatkuasakan selagi keperlembagaan peruntukan-peruntukan tersebut tidak dicabar dan tidak isytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Namun begitu, saya ingin menjawab soalan. Dengar dulu. Sabar. Soalan. Adakah kerajaan persekutuan boleh mengarahkan negeri-negeri untuk meminda undang-undang syariah di negeri-negeri? Jadi, apa yang boleh diputuskan berdasarkan Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 Senarai 2 Senarai Jadual ke-9 Pelanggan Persekutuan Hayat Awal Agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Maka Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja merupakan pihak berkuasa utama yang perlu dirundungi dan perlu memberi perkenan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri. Dan apa yang boleh dirumuskan, buat pengetahuan semua, buat pertama kalinya kerajaan dengan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN dan mohon bersabar. Dan jawatan kuasa khas ini telah pun bersyarat mingguan dan laporan pertama telah pun dilaporkan kepada MKI. Dan insya-Allah dalam masa setahun kita akan dapat satu penyelesaian yang tuntas yang kita boleh laksanakan berdasarkan kepada apa yang diputuskan oleh laporan jawatan kuasa khas tersebut. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan AG, berkenaan Jabatan Peguam Negara. Boleh dikatakan pada tahun 2021 dalam kes Iki Putra, Jabatan Peguam Negara tidak pun intervened, mencelah. Dalam kes yang ini juga, dalam kes Nia Elin, Jabatan Peguam Negara juga tidak mencelah. Maknanya ini merupakan satu tindakan yang konsisten oleh Jabatan Peguam Negara melihatkan kepada keseluruhan perkara dan faktor yang ada pada hari ini. Itu merupakan konsistensi yang ada dilaksanakan oleh Jabatan Peguam Negara dan saya ingat bahawa pada 2021 bukan kerajaan madani. Yang ketiga berkenaan dengan takzir. Sebenarnya kita telah pun menghantar soalan kepada Jabatan Mufti, kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan umumnya Jabatan Mufti juga menjawab bahawa Mahkamah Sivil juga melaksanakan undang-undang takzir. Cuma ada beberapa perkara yang belum lagi cukup dan belum lagi memenuhi keseluruhan aspek syariah. Terima kasih. Jawab soalan tu. Kota Baru. Yang takzir itu adakah berdasarkan sumber-sumber hukum? Kota Takzir Baru. di Mahkamah Syariah. Baik, itu jawapan Menteri. Silakan Leda. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya mudah. Benarkah ada dakwaan yang mengatakan bahawa dengan perkara yang berlaku ini maka terhakisnya akidah dan syariah? Dan apakah tindakan kerajaan untuk memperkasakan syariah? Terima kasih. Di dalam mesyuarat MKI, titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah menekankan aspek ini dan juga kalau kita lihat secara umumnya bahawa dalam kes ini ianya hanya untuk memberikan satu tafsiran Perlembagaan Persekutuan kepada kompetensi sama ada Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang ataupun Parlimen yang membuat undang-undang. Maka dengan itu tidak ada isu Mahkamah Syariah terancam, tidak ada isu kerana ianya telah memberikan satu panduan dan rujukan kepada semua bahawa inilah tafsiran perlembagaan yang ada, yang perlu dihormati, yang perlu kita laksanakan. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Sri Doris Sofia, anak Brodi Sri